menangkan kita walaupun situasi tu nampak macam mustahil untuk kita menang. Walaupun kita punya usaha tu kecil je. Okey, Assalamualaikum semua, apa khabar? Okey, hari ni saya nak berkongsi satu kisah inspirasi. Okey, jadi kisah ni nama dia David and Goliath. Jadi kalau dalam cerita-cerita motivasi bahasa Inggeris ni banyaklah dia dikongsikan pasal David and Goliath ni kan. Okey. Dan dia selalu gunakan peribahasa David and Goliath ni untuk gambarkan satu situasi yang mustahil dan dapat diatasi. Okey. Jadi David and Goliath ni ada seorang penulis buku, dia ada tulis satu buku dengan tajuk yang sama, David and Goliath. Okey. So, David and Goliath ni dia satu cerita dalam kitab lama. Actually dalam kitab Injil, Taurat semua tu lah. Okey. Jadi dia adalah satu kisah epik yang kuat berlawan dengan yang lemah dan yang lemah tu menang. Jadi apa kisah di sebalik David and Goliath ni? Okey. So David ni dia hanyalah seorang pengembala kambing dan Goliath ni pula dia seorang tentera askar yang digeruni lah. Okey. Goliath ni dikatakan ada cakap tinggi dia 9 kaki, ada cakap tinggi dia 6 kaki 9. Okey. Dan dia ada bawa satu perisai dan juga pedang yang besar, kan? Okey. Jadi masa peperangan tu berlaku, dia dah peperangan tu dia dah macam stagnan, hampir 40 hari. Okey. Dua-dua belah pihak ni tak buat satu pergerakan untuk menyerang. Dua-dua macam tengah bertahan lah, sebab dia dekat satu lembah tu. Okey. So geng-geng askar yang Goliath ni dan juga askar yang Israelites. Okey. Jadi David ni dia kebetulan dia datang masa tu dekat situasi perang tu. Okey. Dan masa tu Goliath tu tengah cabar. Dia cabar sebab dah tahu perang lama ni kan. Dia kata okey macam ni, kita buat one by one dulu. So Goliath pergi ke depan seorang-seorang untuk bercabar dan cari mana askar daripada Israel ni untuk lawan dengan dia. Dan David, askar-askar Israel tu semua tak nak macam senyap lah, takut kan, tak nak sahut cabaran tu. David yang gembala kambing ni, dia angkat tangan, dia volunteer nak lawan dengan Goliath ni. Jadi dia punya king masa tu, raja Israel masa tu, King Saul nama dia. Kalau dah ikut cerita, nama King Saul. Tengok memang dah tak ada calon lain dah, kan? Yang lain semua macam menikus je kan. Jadi okey lah, kau betul nak lawan dengan dia, okey, kau pakai perisai, dia bagi perisai, dia bagi senjata, semua siap lah. Masalahnya dia macam David, dia tak biasa dengan perkakasan perang tu. Dia gembala kambing je kan. Okey, dia cuma bila dia disarungkan tu terlampau besar, dia membataskan dia punya pergerakan. Jadi David kata tak apa, aku tak perlukan semua ni. Okey, aku tak perlukan semua ni. Dan dia hanya menggunakan senjata dia satu macam slingshot. Slingshot ni dia elastik yang biasa kita bagi lah, ada dua macam tu kan. Ini slingshot ni dia macam satu tali, dia pusing, lepas tu dekat ujung tu ada batu, bila dia campak tu, batu tu akan pergi lah. Okey. Jadi bila David ni dia pergi sana dalam keadaan dia nak pergi ke Goliath tu dah berdiri dekat tempat dia nak bertarung tu kan. Yang David ni datang, dia pusing batu tu, dia pusing, dia baling tepat kena dekat dia punya dahi, Goliath punya dahi dekat sini, dan jatuh terus pengsan masa tu. Lepas tu David datang dekat, terus dia ambil dia punya pisau, putuskan kepala lah. Dia sembelih lah. Dia putuskan kepala Goliath tu. Jadi bila askar-askar yang
Goliath ni bila tengok macam tu, dia punya askar yang paling hebat mati oleh seorang pengembala kambing sahaja, diorang semua cabut lari. Dan lepas tu askar-askar Israel masa tu menerima kemenangan lah. Okey. Jadi Malcolm Gladwell dia cuba mengkaji cerita ni. Dia mengkaji cerita ni dan dia kata David ni dia bukan seorang yang underdog. Dan Goliath bukanlah seorang yang hebat sangat. Okey, apa dia punya kajian? David walaupun dia gembala kambing, tapi dia ada senjata tadi tu, senjata slingshot dia tu kan. Okey. Dia dah selalu guna. Dia dah selalu berlatih dengan slingshot tu, dan bila dia selalu guna, dia ada satu aiming yang tepat. Okey. So bila batu tu dia boleh kawal dan boleh lontarkan tepat pada sasaran dia. Jadi dia seolah-olah macam seorang sniper lah. Okey. Dan Goliath ni walaupun dia besar, dia nampak besar, nampak macam gerun, tapi kemungkinan dia ada masalah macam giant. Masalah giant. Okay. So 3 moral daripada cerita David dan Goliath. Pertama sekali, ada advantage di sebalik disadvantage kita. Ada kekuatan di sebalik kelemahan kita. Macam David tadi tu, mungkin dia lemah dari segi seorang askar yang biasa, tapi kelebihan dia ada senjata slingshot tu yang dia boleh gunakan untuk, sebab dia dah biasa gunakan slingshot tu. So dia boleh baling dengan tepat lah batu tu ke arah Goliath tu. Okay. Walaupun dia nampak kecil, dia nampak lemah, tapi dia punya kekuatan dia pada penggunaan slingshot tu. Okay. Goliath ni pula, walaupun Goliath ni nampak besar, nampak macam askar yang kuat, tapi dia katakan pada waktu tu dia mungkin ada masalah kegergasian. Sebab dia terlampau besar kan. Jadi bila orang yang ada masalah penyakit gergasi ni, dia punya pergerakan dia lambat. Sebab tu David datang berlari kan, dia campak batu tu, dia tak sempat nak elak batu yang datang kat dia tu. Okey. Dan lagi satu masalah gergasi ni, dia punya mata dia tak berapa terang. Zaman tu mana ada spek mata semua kan. Okey. Jadi dia tak berapa nampak David ni datang ke arah dia. Yang pertama tadi ada advantage di sebalik disadvantage. Yang lagi kedua pasal Goliath ni ada disadvantage di dalam advantage. Maksudnya dia nampak besar, nampak dia hebat, tapi dia pun ada kelemahan dia juga. Perisai sampai sini je kan, bahagian muka tak ada perisai, kebetulan kat situ juga yang kena. Okey. Pengajaran yang ketiga adalah change our game. Change our game. Maksudnya dia ajak bertarung guna pisau, tapi David datang guna slingshot. Dia ibaratnya macam orang tu berlawan pakai martial arts ataupun pakai dia punya pedang semua, tapi David datang bawa pistol. Itulah macam perumpamaan dia lah. David datang bawa pistol, Goliath datang bawa pedang. Confirm David menang. Okey. Jadi kita dalam kita bisnes ataupun dalam kita buat sesuatu yang kita jumpa masalah tu, kita bersemak, adakah kelemahan ini hanya kelemahan? Okay, mungkin dalam kelemahan tu ada aspek yang boleh digunakan sebagai advantage, dan advantage kita pun ataupun advantage lawan kita tu ada kelemahan dia. Ubah corak permainan kita. Orang ajak berlawan martial arts tu, kita datang bawa pistol. Okey. Dan David and Goliath ni sebenarnya ada cerita dalam Al-Quran juga. Surah Al-Baqarah ayat 246 hingga 252. Ada Allah rakamkan dalam Al-Quran cerita macam mana kisah Nabi Daud ni. David, Nabi Daud alaihissalam. Goliath dalam Quran Jalut. Jalut. Okey.
So kita baca tu sebenarnya Al-Quran banyak cerita-cerita motivasi, cerita inspirasi untuk kita. Cuma kita tak faham kan. Kita tak baca dengan pemahaman kita kan. Bila kita dapat terangan dia macam bagus sebenarnya. Okay. So dalam Al-Quran cerita pasal Nabi Daud dan juga Jalut. Okay. Cuma dalam Al-Quran dia banyak mengajak kita untuk berfikir. Dia tak bagi cerita terperinci macam tadi yang Malcolm Gladwell cerita tadi tu. Dia ambil daripada kitab Injil, kitab Taurat. Kitab Injil cara dia punya penceritaan dia lain sikit. Dia macam banyak perincian sebab ialah ada banyak olahan-olahan tu kan. Tapi sekadar untuk nak ambil ilmu sikit-sikit yang tak mengganggu akidah kita, bolehlah kita tengok. Dan sebenarnya kalau ikutkan apa yang pengajaran yang dalam Al-Quran tu nak kita tahu, ini ikut pendapat saya lah, adalah Allah mampu untuk menangkan kita walaupun situasi tu nampak macam mustahil untuk kita menang. Walaupun kita punya usaha tu kecil je, dengan izin Allah, tentera Jalut tadi tu, tentera Goliath, tentera Jalut tu dapat dikalahkan hanya dengan lontaran batu Nabi Daud AS sahaja. Semua mati je, semua lari, terus menang. Sudah 40 hari dah. Sudah 40 hari dah masing-masing mengekalkan kedudukan. Tak buat apa-apa. Macam tu je. So Allah boleh ubah keadaan tu begitu sahaja. Jadi kita sendiri kalau kita ada masalah yang besar, kita rasa macam situasi tu macam kita rasa tak boleh nak keluar daripada situasi tu, macam teruk sangat, kita minta pada Allah, insya-Allah Allah boleh tolong kita, keluarkan kita daripada masalah tu. Walaupun usaha yang kita buat tu mungkin kecil je. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya, dia mampu. Kalau kita tengok pada kita punya kemampuan, banyak yang kita tak mampu. Tapi Allah ada, Allah mampu untuk buat. Kita cuma minta saja dan usaha. Tak kisahlah usaha tu nampak kecil, tapi insya-Allah ada keberkatan dia, Allah akan bantu. Okey? So itu saja saya punya perkongsian hari ini. Semoga yang tengok video ni dapat satu pengajaran dan juga satu motivasi untuk digunakan dalam bisnes ataupun dalam mengejar kejayaan masing-masing. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.